Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salah Berhaman berkenan berangkat menyertai acara Scavenger Hunt 2025. Acara diadakan bersempena Minggu Maritim Brunei Darussalam dianjurkan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD. Acara berlangsung di Jururong Park, Colonel. Juga berangkat Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah. Perasmian acara disempurnakan oleh Dayang Nur Ismizan binti Haji Ismail, Ahli Lembaga Pengarah MPABD. Disertai oleh 400 peserta, acara ini bukan hanya berfungsi sebagai platform untuk pertandingan sihat tetapi juga merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai sektor maritim di negara ini di samping memupuk nilai-nilai perpaduan, ketahanan dan kelestarian selaras dengan Minggu Maritim Negara Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei khususnya generasi muda sentiasa cakna dan bersatu hati dalam menzahirkan sokongan serta solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin. Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara dengan kerjasama badan-badan serta persatuan belia menganjurkan program amal tabung kemanusiaan Palestin Peduli Ummah Brunei for Gaza. Program antara lain bertujuan mengumpul dana bagi tabung kemanusiaan Palestin di samping sebagai platform untuk menyemai kesedaran, membina empati dan menggerakkan masyarakat bagi menyertai kerja amal. Disokong oleh bahagian belia Jabatan Hal Ehwal Masjid, perasmian program amal tersebut berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Kampung Rimba. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Acara diisikan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang bagi video terbaik Peduli Ummah dan 10 pelari terawal Peduli Ummah serta sijil penghargaan kepada penaja. Acara turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan amal, sesi perkongsian ilmu dan aktiviti kanak-kanak Brunei Kids for Gaza 2.0. Kerjasama erat antara sektor swasta dan kerajaan penting dalam merealisasikan matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Sebagai panduan utama, Economic Blueprint dirangka dengan pelbagai program dan projek disusun secara lebih teratur. Golongan belia tidak ketinggalan dalam sama-sama menjayakannya. Muhammad Daud Haji Tuah membawakan laporannya. Setiap rakyat turut berperanan dalam memastikan ekonomi negara kekal dinamik dan berdaya tahan. Ini dipersetujui oleh beberapa orang belia yang mengakui kepentingan menggalas tanggungjawab itu, antaranya dengan membangunkan generasi sehat serta memperkukuh daya saing usahawan dan industri dalam negara. Antara peranan yang boleh dimainkan termasuklah sentiasa meningkatkan kemahiran diri agar selaras dengan keperluan pasaran pekerjaan dan perkembangan teknologi masa kini. Masyarakat juga digalakkan untuk berinovasi dan berani menceburi bidang keusahawanan, khususnya golongan belia, demi memperluas peluang pekerjaan dan menjana ekonomi yang mampan. Kami berharap untuk menyokong pembangunan modal insan yang sihat dan produktif. Masyarakat yang sihat adalah asas kepada tenaga kerja yang berdaya tahan sekaligus menyumbang kepada pencapaian ekonomi yang dinamik seperti yang digariskan dalam Wawasan Brunei 2035. Menjadi generasi yang menyumbang kepada pembangunan negara dan meningkatkan kemahiran supaya seiring dengan perubahan teknologi, serta saling membantu tanpa membezakan latar belakang.
Economic Blueprint menjadi asas penting dalam menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi, maju serta berasaskan pengetahuan dan teknologi. Secara khusus, terdapat 6 aspirasi utama yang menjadi tunjang kepada pelaksanaan Economic Blueprint. Iaitu yang pertama, perniagaan yang produktif dan pesat. Menekankan mengenai pengukuhan daya saing dan pertumbuhan perniagaan melalui inovasi, teknologi dan pasaran baharu. Aspirasi kedua, rakyat yang berkemahiran adaptif dan inovatif bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja masa hadapan yang sesuai dengan keperluan industri serta mengurangkan mismatch pekerjaan. Yang ketiga, ekonomi yang terbuka dan terhubung secara global. Aspirasi ini berhasrat untuk memperluas akses pasaran, membina perkongsian ekonomi antarabangsa dan menjadikan Brunei sebagai destinasi pelaburan dan perdagangan utama. Aspirasi keempat, kelestarian alam sekitar diwujudkan bagi memastikan pembangunan ekonomi seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar selaras dengan komitmen Heart of Borneo. Yang kelima, infrastruktur ekonomi berkualiti tinggi dan berdaya saing. Ini adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur moden yang menyokong perniagaan. Akhir sekali, aspirasi keenam, takbir urus yang baik dan kecemerlangan perkhidmatan awam. Berhasrat untuk mewujudkan takbir urus yang telus dan mesra pelanggan perniagaan untuk meningkatkan kestabilan ekonomi, menggalakkan pertumbuhan, memperkukuh keyakinan pelabur. Dalam persekitaran yang sentiasa berubah, setiap rakyat, khususnya belia, harus melipat gandakan usaha, menyumbang idea baharu dan inovatif serta mengubah minda sebagai pembangkit wawasan 2035. Muhammad Dada Jitwa melaporkan untuk Berita RTB. Keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada harga tetap mencatatkan penurunan sebanyak 0.3% pada suku kedua tahun 2025 berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. KDNK menurun daripada 4.64 bilion ringgit kepada 4.63 bilion ringgit. Sektor minyak dan gas meningkat sebanyak 1.5%, manakala sektor bukan minyak dan gas mencatatkan penurunan 1.8%. Peningkatan sektor minyak dan gas terutamanya didorong oleh peningkatan pengeluaran daripada telaga minyak sedia ada dan baharu. Walau bagaimanapun, pengeluaran gas asli dan gas asli cecair menurun berikutan aktiviti penyelenggaraan berjadual dan tidak berjadual. Penurunan sektor bukan minyak dan gas adalah terutamanya disumbangkan oleh penurunan subsektor-subsektor termasuk kewangan, lain-lain pembuatan, perdagangan borong dan runcit dan perkhidmatan perniagaan. Pada harga semasa ekonomi pada suku kedua tahun ini adalah sebanyak 4.9 bilion ringgit, menurun daripada 5.2 bilion ringgit pada suku kedua tahun 2024. Sektor bukan minyak dan gas menyumbang sebanyak 50.5%, termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia. Manakala sektor minyak dan gas yang merangkumi perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas asli cecair menyumbang sebanyak 49.5%. Mengikut aktiviti ekonomi, sumbangan utama KDNK bagi suku kedua tahun ini adalah sektor industri, diikuti sektor perkhidmatan dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Mengikut pendekatan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan meningkat 12%, manakala komponen lain mencatatkan penurunan termasuk ekspor bersih barangan dan perkhidmatan, pembentukan modal kasar pelaburan aset fizikal
dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Laporan penuh KDNK suku kedua tahun 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. KB Gempak 2025 yang diadakan selama 3 hari berakhir dengan pameran perkumpulan kereta klasik. Acara berlangsung di Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC Seria. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Pameran kereta klasik turut disertai oleh peserta dari Sabah, Sarawak dan Labuan yang antara lain bertujuan menghimpunkan para peminat dan pemilik kereta klasik dari pelbagai lapisan masyarakat di samping menghidupkan kembali nostalgia serta memperkenalkannya kepada generasi muda. Ia dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pandan F dan dikendalikan oleh KB Squad dan Old School Malaysia. Kursus pertolongan cemas merupakan kursus kemahiran asas yang sangat berguna dan besar manfaatnya serta perlu diperluaskan kepada lebih ramai lagi individu serta masyarakat di negara ini. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Selangan dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Kursus selama 2 hari itu berakhir dengan majlis penyampaian sijil di Masjid Kampung Selangan, daerah Temburong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Kursus memberikan pendedahan tentang asas pertolongan cemas termasuk bantuan awal untuk menyelamatkan mangsa dalam situasi yang mengancam nyawa. Mereka mengajar dengan baik, dengan satu persatu. Jadi apabila perkara ini terjadi, saya boleh mengendalikannya dengan tenang dan juga lancar. Saya ada sedikit keyakinan dalam pertolongan cemas. InsyaAllah akan datang saya juga ingin mengikuti lagi kursus ini dalam mengasah lagi kemahiran ini. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi terus komited dalam menyokong agenda kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMYAGA untuk memperkukuhkan integrasi ekonomi serantau, memudah cara perdagangan dan mempererat kerjasama antara negara anggota. Baru-baru ini diadakan mesyuarat Ketua-Ketua Kastam BIMYAGA ke-16 di Kuching, Sarawak, Malaysia. Delegasi negara ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Awang Muhammad Azizil Hakim bin Ibrahim, pemangku pengawal kastam dan Eksais Diraja. Antara perbincangan utama projek di bawah BIMYAGA Trade Facilitation Cluster, kumpulan kerja kastam, rundingan dengan pihak swasta melalui Majlis Perniagaan BIMYAGA mengenai cadangan projek bersama dan bantuan teknikal yang diberikan oleh Bank Pembangunan Asia. Hasil mesyuarat bersetuju untuk menjadikan Akademi Kastam Malaysia di Sarawak sebagai pusat latihan BIMYAGA yang berperanan sebagai pusat latihan utama bagi pentadbiran kastam negara anggota. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam akan menyertai Forum Pengakap Asia Pasifik ke-11 yang diadakan di Taiwan. Delegasi negara terdiri daripada Awang Afiq Zaki bin Suhaili dan Awang Muhammad Azfarizul Fakri bin Azman, ahli-ahli Sekretariat Pengakap Kelana Kebangsaan. Forum kali ini menjadi wadah penting dalam memperkukuh jaringan kerjasama serantau dan memberi peluang kepada wakil negara berkongsi pandangan dan meningkatkan keupayaan kepimpinan di peringkat antarabangsa. Sempena Minggu Pelabur Sedunia atau World Investor Week WIW 2025, Brunei Darussalam Central Bank BDCB dengan kerjasama Persatuan Pasaran Modal Brunei Darussalam BCMA mengelolakan beberapa inisiatif untuk memperkukuh pendidikan dan pelindungan pelabur serta celik keuangan di negara Brunei Darussalam. Kempen tahunan yang diterajui oleh International Organization of Securities Commissions IOSCO itu menghimpunkan pengawal selia dan pihak industri keuangan dari seluruh dunia.
WIW 2025 akan berlangsung hingga 12 Oktober ini dan menekankan 3 tema utama iaitu teknologi dan keuangan digital, kecerdasan buatan AI dan pencegahan penipuan kewangan. Di samping bidang tumpuan lain seperti aset kripto dan asas-asas pelaburan. Sebagai sebahagian daripada usaha BDCB dan BCMA meraikan WIW, beberapa inisiatif telah dijalankan dan dirancang untuk membekalkan orang ramai dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal. BDCB dan BCMA mengalu-alukan para pelajar, golongan profesional muda serta orang ramai untuk ikut serta dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memperkukuhkan lagi kefahaman mengenai pasaran modal dan membina keyakinan dalam membuat keputusan pelaburan. Maklumat lanjut mengenai layari laman sesawang www.worldinvestorweek.org atau email brunei.cma@gmail.com. Sukan lebih 1,200 orang menyertai acara larian Brunei Sempena Hari Jantung Sedunia. Larian anjuran Gleneagles Jurumpak Medical Center JPMC diadakan di Taman Mahkota Jubilee Emas Bandar Seri Begawan. Pelepasan acara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Gleneagles JPMC. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Larian dibahagikan kepada 10 km lelaki dan wanita, 5 km fun run dan 2.5 km fun run. Tema tahun ini, Don't Miss a Beat, menekankan kepentingan tanggungjawab individu, usaha bersama masyarakat dan langkah pencegahan bagi mengekalkan kesihatan jantung. Acara Wakatan Emas atau Wakatan Warga Emas menarik lebih kira-kira 300 peserta. Aktiviti dianjurkan oleh Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat. Acara bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas berlangsung di Konkurs Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Wakatan Emas disertai oleh ahli-ahli Pertubuhan Warga Emas, ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas di seluruh daerah, pertubuhan bukan kerajaan, rakan-rakan strategik serta orang ramai. Politeknik Brunei PB mengadakan majlis pelancaran Pesta Konvo dan Wakatan Amal Jejak Hijau bersama Semata Brunei. Diadakan bersempena Majlis Convocation PB ke-11, acara berlangsung di Kampus Ong Semping, Bandar Seri Begawan. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan barang terpakai kepada pihak Semata Brunei seperti pakaian, peralatan belajar, bahan permainan pendidikan dan alat permainan sensori untuk kegunaan pelajar yang disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan.